Order. Yang Hormat, Order. 36.6 yang kedua. Yang Berhormat, Dia kata puasa sosial Arau, taubat. duduk. Ini Okey? bulan puasa ni. Yang pertama tadi, dia sendiri. Yang Berhormat, Arau, duduk. Yang Berhormat Jelutong dah duduk. Okey, begini. I will take it on face value. Bagi saya, kedua-duanya tidak ada sangka jahat. Kita move on to our proceeding. Kampa, silakan. Ya, terima kasih kepada Arau kalah. Terima kasih kepada kebijaksanaan Timbalan Tuan Yang Betul. Tadi saya sudah masuk warm up, momentum sudah sampai gear 4, gear 5. Jadi tak sempat nak break. Saya minta maaf, saya tak ada hasrat nak ambil peranan Timbalan Yang Betul. Saya teruskan. Tadi saya masuk, saya kata Jolo. Kita kalau nak ada closure kepada skandal 1MDB, yang pertama perjanjian dengan Goldman Sachs, kita mesti siasat semula. Yang kedua, kita mesti cari Jolo. Kalau Amerika Syarikat boleh cari Osama bin Laden selepas berpuluh-puluh tahun, tak percaya kita tak boleh dapat cari Jolo. Jadi saya nak bagi satu carangan di sini, saya rasa kita semua boleh setuju. Boleh tak kerajaan Malaysia kita letak satu ganjaran tunai atas Jolo, 1 juta ke 10 juta ke, kerana amount ini jauh lebih kurang daripada berbilion-bilion, berpuluh bilion ringgit yang telah kita kehilangan. Dan jika kita dapat Jolo, saya rasa kita boleh dapat apa sebenar yang berlaku kepada skandal ini. Boleh, penang, sokong. Kita letak ganjaran tunai 10 juta atas kepala Jolo. Boleh tak? Sokong. Terima kasih, Kampa. Baik, Saya pun terima setuju. kasih Yang Berhormat Di Kampa. bulan-bulan puasa ni. Yang Berhormat, Pendang ada apa? Duduklah kalau peraturan. Dia bagi. Duduklah. Okey, dah cukup masa. Nah, apa, tadi Kampa. ni pasal apa ni, dia boleh refer dekat kes Goldman Sachs tu, apa yang boleh refer dekat Menteri Kewangan pada ketika itu, iaitu Tengku Zafrul yang duduk bersama dengan Kampa sekarang ni. Duduk. Itulah. Berhormat. Tak payah. Ya, dah cukup. Masa tu kerajaan awak lah, Pendang. Order. Kita back to our business. Right. Saya. Baik, saya tambah persilakan sikit. Yang Saya Berhormat faham Pendang kita duduk banyak, untuk- tapi oleh itu kita harus siasat siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Jadi kita tubuh satu Royal Commission Inquiry, kita siasat siapa yang perlu. Dah cukup. Dah cukup. Okey, bertenang sekejap ya. Yang Berhormat, tolonglah di bulan puasa ni. Saya pun nak kontrol saya punya temper juga. Kita sama-sama lah ya. Beristighfar. Right. Baik, kita teruskan Yang Berhormat Pendang 5 minit. 5 minit pula. Waktu yang dibenarkan. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Datuk Yang Dipertua. Saya merujuk kepada B11, iaitu Perkhidmatan Am Pembendaharaan. Saya ingin mendapat penjelasan mengenai peruntukan tambahan berjumlah 14.486 bilion bagi menampung bayaran antara subsidi petroleum, subsidi bil elektrik serta bayaran bantuan khas kewangan dan bayaran bantuan khas kewangan Aidilfitri bagi penjawat awam dan pesara kerajaan termasuk veteran, pencen dan tidak berpencen. Apakah implikasi rasionalisasi subsidi terhadap perbelanjaan domestik dan kuasa beli pengguna? Seterusnya saya nak membangkitkan perkara yang menyentuh penyelarasan subsidi ini mampu membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat tanpa menjejaskan kehidupan rakyat di sebalik tekanan kos sara hidup yang meruncing ketidaktentuan ekonomi global buat masa ini, mengambil kira unjuran prospek peningkatan inflasi pada 2024 ini. Ini penting kerana proses pelarasan rasionalisasi subsidi menyebabkan kenaikan harga barangan serta ketidakketentuan harga bahan mentah yang berpotensi meningkatkan semula perbelanjaan bagi menampung keperluan subsidi. Selain itu, saya ingin mendapat penjelasan kesan cukai berganda AST terhadap perbelanjaan isi rumah akibat faktor cukai yang tetap mempengaruhi kos pengeluaran dan harga runcit yang meskipun kerajaan memutuskan untuk memperluaskan pengecualian AST bagi sektor logistik seperti mana yang dibangkitkan sebelum ini. Apakah langkah khusus yang diambil untuk meningkatkan perbelanjaan domestik dan kuasa beli pengguna dan kesan inflasi yang diimport, terutama harga barangan yang diimport termasuk bahan-bahan makanan akibat kejatuhan nilai ringgit? AST dengan GST satu tax, satu cukai yang dikenakan agak berbeza kerana GST dikenakan di peringkat awal pengeluaran barangan daripada peringkat pengedar utama, sehinggalah sampai ke pembeli end user atau pengguna
maka di situ dikenakan GST 6%. Sekiranya harga barangan 10%, bila dibeli barangan di sebuah retail, di sebuah kedai runcit dengan harga RM10, 6%, jadi RM10.60. RM10.60. Jadi 60 sen ini adalah end user yang bayar. Jadi kita tahu kerajaan mudah untuk mengawal harga barangan. Tetapi kalau AST yang dikenal di peringkat awal, GST di peringkat ujung, di peringkat end user dikenakan tax. Tetapi AST dikenakan di peringkat awalan. Jadi kerajaan susah untuk nak mengawal harga barang yang mana proses ini berlaku di beberapa peringkat. So distributor, peniaga, pengedar dan juga peruncit sehinggalah kepada pengguna. Pengguna inilah menanggung semua kos harga barangan yang dikenakan. Jadi saya minta bagaimana kaedah kerajaan nak mengawal harga barangan bila AST dikenakan di peringkat awal, di ujung sana semua proses, semua peringkat dibayar oleh consumer ataupun pengguna. Jadi ini yang kita tengok, harga barang sangat tinggi sekarang. Penjelasan sikit, Pendang. Berkenaan SST dengan GST ini, kerajaan masa dipembahkan dulu mereka menentang GST kerana katanya 6%. Hari ini SST menjadi 8%. Kenapa begitu? Mana lebih baik 6 atau 8? Terima kasih. Itu yang saya katakan. Kerajaan ini melong untuk nak membantu rakyat. Tiba-tiba daripada 6% dinaik kepada 8%, semua lunggukkan. Liability kerajaan dipindah kepada rakyat untuk bayar. Mana ada kerajaan nak membela rakyat kalau macam tu? Cakap lain, buat lain. Ini. Jadi tapi baguslah kali ini kita tengok Menteri Kewangan penuh duduk dalam Dewan. Tak macam dulu. Sebab tak ada. Minta sikit. Ya, sila. Pendang, kita tak boleh bandingkan SST 8% dengan GST 6% kerana GST 6% tu untuk keseluruhan service tax. Jadi jumlah yang dikutip adalah lebih you banyak. bukan menteri nak boleh banding tu. Lagi satu, teori ekonomi you pun dah betul. Tak apa, Pendang. Setiap ekonomi kena ada perbandingan. Pendang, saya setuju. Teori ekonomi kena ada bandingan. You cakap tu, what is your background? Saya accountant, okey? Saya accountant, GST accountant. Pendang, saya setuju Dia accountant lah, accountant. Pendangan Pendang, okey? Bahawa GST tu memang lebih telus. Pendang apa? Pendang. Belagak betul lah pendang ni. Pendang, saya nak tanya sikit saja. Belagak betul ni pendang ni. Okey, cepat. Puan. Yang berhormat yang tidak diberi, Yang berhormat Hulu Langat duduk. Yang berhormat Hulu Langat duduk. Malam Yang berhormat duduk. Yang berhormat tutup saya punya mic ni. Mic saya ni kena tutup speaker. Maka ubat lagi dah. Sikit. Hulu Langat, amaran pertama. Yang berhormat, peraturan 37 itu jelas. Are you trying not to recognize it? Kalau kata yang ni, yang berhormat Pendang dah benarkan Kampar bercakap, yang lain tu janganlah masuk campur. Baik, Kampar. Ya, saya nak tambah sikit saja. Pendang, jika Pendang benar-benar nak sokong GST, saya nak tanya, apakah pendirian rasmi Perikatan Nasional? Jika kerajaan hari ini laksanakan GST, adakah Perikatan Nasional akan sokong 100% tak akan buat fitnah-fitnah? Adakah ini pendirian rasmi Perikatan Nasional? Kalau kita semua boleh setuju, saya rasa boleh. Kita boleh buat GST. Tapi janganlah lepas kita buat, you fitnah cakap kita nak naikkan harga itu. Boleh tak? Adakah ini pendirian rasmi Perikatan Nasional? Jawab. Okey, terima kasih. Speaker, terima kasih. Dan Gulung. Saya nak terus 36.6. Dia kata kita buat fitnah. Saya bercakap kaedah, metodologi. How to compare between AST dengan GST. AST telah berjalan sekarang daripada 6% ke 8%. GST pun telah berlaku 6% dulu. Yang itu perbandingan, comparison. Jadi dia kata saya buat fitnah. Kalau benda tak berlaku lagi, mungkin ada lah reason dia nak kata dia saya buat fitnah. Dia sebut perkataan fitnah Pendang, tadi. tengok ada track record. Dulu Perikatan Nasional yang bawa low value goods tax. Tapi sekarang tolak. Yang berhormat Kampar. Ni kalau tak ada ni yang saya jawab ni, saya cakap ni spesifik. Saat benar. 6% ke 8% confirm. Yang berhormat Pendang, saat ni saya ingin mengingatkan Yang berhormat Kampar, amaran saya dah 2 kali. Saya ingat, saya catat dalam rekod saya. Jangan bagi yang kali ketiga. Kali ketiga saya tidak ada maaf. Ya? So please. Alright. Yang berhormat Pendang. 1 minute. Gulung. Stop. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih. Jadi kita nak sebutlah, bila kita sebut tu kita nak tanya kaedah metodologi.
ataupun bagaimana nak mengawal harga barangan dalam AST daripada 6% daripada 6% ke 8%. Itu yang kita minta. GST memang dah confirm boleh mengawal harga barang. Itu comparison ataupun perbandingan yang saya gunakan untuk antara AST dengan GST. Jadi kita nak tahulah apa kaedah mengawal harga barang yang sekarang meningkat. Tidak terkawal di pasaran sekarang. Terima kasih. Ini ada lagi 23 minit. 23 saat. Jadi itu yang saya sebut. Jadi ni pasal apa bangkit ni saya tak bagi. You duduklah, please sit down. Saya nak minta izin dengan speaker. Tak cakap dengan awak pun. Saya nak minta petua dengan speaker. Jadi oleh sebab itu kita tengok. Duduk kejap. Oleh kita tengok keadaan ini, sekarang ni rakyat sedang menanggung segala apa ni? Saya akan tutup segala kepeningkatan harga barang dalam pasaran yang sangat terdesak. Rakyat tanggung, rakyat susah bawah ni. Kita tak apa tiap-tiap bulan cucuk ada duit. Walaupun pemagang, walaupun kerjaan macam Ulu Langat dia lagilah tak ada masalah apa. Dia tak kena belanja apa kawasan dia semua. Masa dah cukup. Duduk. Tu fitnah tu. Anak pun tak ada. Tu fitnah tu. Duduk. Kalau buat fitnah, tu fitnah. Pendang kerja fitnah je jadi masalah. Bulan puasa pun fitnah. Speaker, saya nak minta petua speaker. Ya Muhammad. Saya nak minta petua daripada speaker. Okey. Ya Muhammad. Ya, saya nak minta petua. Bagi saya bercakap dulu. Hiburan bulan puasa. Bukan Bagi hiburan, saya saya nak minta petua. Ya Muhammad. Duduk. Ya Muhammad. Duduk. Ya Muhammad. Duduk. Amaran kedua. Duduk. Ya Muhammad. Yang boleh mengarah dalam ni saya. Jadi dengarlah. Yang Muhammad ni saya bercakap bahasa Melayu kan macam bercakap orang asli kan ha? Satu orang tak guna, saya tak guna satu sen ni. Okey, Yang Muhammad Ulu Langat apa nak tanya? Saya nak minta petua dengan speaker. Kan? Peraturan mana? Petua, tak ada peraturan. Dulu tak, saya nak minta petua. Yang Muhammad. Saya nak minta petua. Jangan layan. Duduklah Ulu Langat. Peraturan. Yang Muhammad. Dulu Syek-syek berapa pendang kena peraturan? halau 4 hari. Lepas tu dia minta maaf. Sekarang ni saya Ulu kena Langat amaran ni 2 kali. terlebih sahur. Saya nak minta maaf. Peraturan mana? Duduk. Peraturan menyebutkan jika seseorang ahli yang berhormat bangun nak membangkitkan peraturan, kena sebut peraturan mana. Ya. Baik, kita teruskan. Yang Muhammad. Baik. Kalau 36.6. 36.6. Dulu masa Nanti pendang kejap. dia kena halau 4 hari, dia minta Nanti maaf. Speaker maafkan. Sekarang ni saya kena amaran 2 kali. Saya minta maaf. Nanti kejap. Yang berhormat. Speaker, saya minta maaf. Yang berhormat. Saya ni pro kerajaan ni. Saya ni Yang berhormat. bukan pembangkang. Yang berhormat. Apa? Yang berhormat. Apa? Yang lain tolong diam. Apa? Yang lain tolong diam. Yang berhormat. Ulu Langat. Bila Yang berhormat bangkitkan peraturan, kena sebutlah bahagian mana. Saya tak ada nak bertanya, Yang berhormat dah melalak kat sana. Dengarlah. Ya. Okey. Yang berhormat telah bangkitkan 36.6 bahagian mana? Apa je? Sangkahan jahat. Tadi pendang tu. Bahagian mana? Tadi takkanlah speaker tak dengar tadi dia kata. Ulu Langat tak ada apa masalah. Dia kata gaji dia memang dia tak tahu nak bagi ke mana. Itu sangkahan jahat tu. Itu fitnah tu. Yang Ini berhormat. kalau orang kawasan dengar ni. Yang berhormat. Yang Pendang ni. berhormat. Bukan sangkaan jahat. Senantiasa jahat. Yang berhormat, bila Yang berhormat bangkit 36.6, salah seorang yang katakanlah di sebelah sini, kena sebut bahagian mana, siapa, macam kita buat pertuduhan lah. Saya Tu tuduh dah orang, tuduh lah tadi tu. saya kena sebut bahagian mana saya tuduh orang. Tak boleh macam tu. Saya tanya Yang berhormat sekarang, bahagian mana tu? Tu tadi pendang kata saya tu dia fitnah yang saya. Aduh. Sangkaan jahat tu prakata mana? Senanglah. Dia kata gaji saya tak tahu nak buat apa. Dia kata, mana boleh? Tak ada anak dia cakap. Jahat tu. Yang berhormat. Tanya pendidikan orang macam dalam dunia ni disorang je pandai.
Yang berhormat. Aduh, ini tak boleh ni. Sakit orang jangan main-main. Yang berhormat. Bila kita dah duduk dekat sini, tak kira lah SPM ke STPM ke degree ke apa ke. Yang Kita berhormat. sama. Gaji semua dapat 25,700. Yang berhormat. Jangan belagak. Belagak Duduk. sangat tu. Satu Malaysia Duduk, tengok Yang ni. Berhormat. Buat Ya, malu satu duduk. Malaysia tengok. Elok duduk je Berhormat. lah. Buat malu je. Dah. Duduk. Apa? Yang berhormat. Amaran ketiga. Tak, saya dah minta Duduk. maaf. Saya minta maaf sekarang, speaker. Maafkan saya ke tak? Saya tak maafkan. Okey, tak maaf saya duduk. Ya Allah. Dah buang masa banyak dah ni. Okey, Yang Berhormat. Tuaran tiada. Okey, senarai pembahas kita teruskan dengan Timbalan urusan Speaker, bolehkah maklumkan tentang susunan pembahas-pembahas? Kerana ada yang ada dalam Dewan dan ada yang tak ada. Kemarin yang dimaklumkan kemarin. Susulan. Terima kasih. Baik, kalau kita lihat atas permohonan Yang Berhormat Julutong, kalau kita lihat dalam ini untuk bahaskan di jawatankuasa ini, untuk hari ini Kampa telah selesai, Yang Berhormat Pendang telah selesai, Yang Berhormat Tuaran tiada, saya dimaklumkan, dan dengan semikian saya mempersilakan Yang Berhormat Kota Belud. Itu saja untuk dalam jawatankuasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi B11 butiran 020 500 subsidi dan bantuan tunai. Tambahan sebanyak 12.35 bilion ringgit saya mohon diperincikan daripada jumlah ini. Berapakah jumlah subsidi produk petroleum dan diesel? Berhormat, tolong diam. Kita bagi dengar apa yang Berhormat Kota Belud nak bercakap. Berapakah jumlah subsidi bil elektrik dan berapakah jumlah bantuan khas kewangan BKK? Daripada jumlah tersebut, berapakah pecahannya untuk Sabah? Butiran 021 300 pemberian kemudahan projek khas berlaku pertambahan sebanyak 477 juta. Bagi butiran ini saya mohon jika dapat diperincikan. T12 butiran 010 600 pemberian dan sarahan kepada negeri-negeri pemberian khas tahunan Sabah. Tuan Pengerusi, saya telah bahaskan panjang lebar mengenai pemberian khas ini semasa perbahasan titah diraja baru-baru ini. Namun seperti biasa jawapan masih belum diberikan. Saya tidak tahu berapa kali saya perlu ulang soalan saya sehinggalah saya dapat jawapan yang kita boleh puas hati. Kalau sebelum ini kami dimaklumkan bahawa kenaikan pemberian khas Sabah pada tahun 2022 adalah mengambil kira kenaikan inflasi tahunan. Itulah formula yang digunakan. Justru soalan saya yang pertama, adakah pemberian khas Sabah tahun 2023 yang meningkat daripada 129.7 juta ringgit kepada 300 juta ringgit, iaitu tambahan sebanyak 170 juta ringgit. Kali ini apakah formula yang dipakai? Masih guna pakai faktor inflasi atau mengguna pakai faktor formula pengiraan pemberian khas tahunan Sarawak? Kedua, mengenai perkara 112C. Saya percaya pegawai-pegawai MOF sudah tahu pendirian kami, ahli-ahli parlimen dari Sabah. Setelah taklimat tempoh hari, kami semua satu hati dan tidak akan berubah pendirian bahawa perkara 112C harus dihormati, dilaksanakan dan masih lagi terpakai. Justru yang berhormat Menteri, saya ingin tahu apakah pendirian ini sama dengan pendirian Kementerian Keuangan di bawah kerajaan sekarang. Ketiga, kita semua tahu punca kuasa pemberian khas Sabah ini adalah melalui Warta PUA 328 tahun 1970, Warta PUA 119 tahun 2022 dan Warta PUA 364 tahun 2023. PUA 328 dan 119 terpakai bagi tempoh 5 tahun, manakala PUA 364 terpakai bagi tempoh 6 tahun. Justru soalan saya, Warta tahun 1970 itu hanya terpakai bagi tempoh 5 tahun saja, iaitu dari tahun 1969 hingga tahun 1973. Namun selepas tahun 1973 tiada warta baru yang dikeluarkan. Soalan saya, bermula tahun 1974 sehingga tahun 2021, apakah punca kuasa pemberian khas Sabah ini? Dan mengapakah kerajaan masih kekal membayar RM26.7 juta ringgit kepada Sabah bagi tempoh 47 tahun sedangkan tiada warta baru yang dikeluarkan? Apakah ianya prosedur yang sah dan berperlembagaan? Keempat, mengenai butiran pemberian pertambahan hasil, saya mohon penceriannya.
Tuan Pengerusi, saya juga ingatkan kepada sahabat-sahabat, saya ingin ambil kesempatan di sini, saya ingin ingatkan juga kepada sahabat-sahabat saya dalam Dewan ini. Kita bercakap mengenai SST, tadi pergolakan tentang GST, tetapi saya ingatkan juga bahawa Sabah juga, ya, interest of Sabah juga sangat-sangat penting kerana Sabah sebahagian daripada entiti yang mendirikan Malaysia. Terima kasih. Baik. Selesai semua pembahas-pembahas. Berikutnya saya mempersilakan Menteri Kewangan untuk menjawab 10 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada 6 ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kewangan. Izinkan saya menjawab beberapa perkara yang dibangkitkan. Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Jelutong menyentuh butiran di bawah B11, Perkhidmatan Am Pembendaharaan. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Jelutong bahawa sebarang peruntukan kerajaan, lebih-lebih lagi melibatkan subsidi dan bantuan perlulah mengambil kira segenap lapisan masyarakat termasuk kebajikan golongan veteran. Secara amnya, semua bantuan utama yang disediakan oleh kerajaan adalah untuk membantu semua golongan rakyat yang memerlukan. Setiap rakyat Malaysia tanpa kira jantina, kaum dan latar belakang perlu mempunyai peluang yang saksama termasuk pemberian bantuan kepada golongan yang memerlukan. Misalnya, bantuan tunai yang disalurkan di bawah program Sumbangan Tunai Rahmah STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA telah diberikan kepada semua penerima yang layak. Pada masa yang sama, Kerajaan Madani sentiasa prihatin dan tidak pernah meminggirkan golongan veteran dalam memberi bantuan. Malah bagi tahun ini, bayaran bantuan RM1,000 turut dipanjangkan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan ini telah disalurkan pada akhir bulan lalu bagi meringankan beban persediaan persekolahan anak-anak serta persiapan menjelang Ramadan dan Syawal. Selain itu, komitmen Belanjawan 2024 juga adalah untuk melindungi kebajikan dan pembangunan sosioekonomi anggota veteran. Program kerajaan seperti keusahawan, latihan pekerjaan dan kemudahan pembiayaan turut menumpukan kepada golongan veteran. Antaranya, kerajaan dengan kerjasama syarikat penerima kontrak kerajaan juga menumpukan usaha pada tahun ini untuk menyediakan latihan pekerja di bawah program Protege RTW bagi golongan veteran ATM. Belanjawan 2023 turut menumpukan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat India. 100 juta ringgit disediakan bawah mitra untuk melaksanakan program pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Ini antara merangkumi program latihan kemahiran dan menyediakan bantuan kewangan bagi menampung yuran pengajian IPT bagi keluarga B40 India serta program keusahawanan dan kerjaya masyarakat India termasuk bidang pertanian, mikro dan ekonomi gig. Belanjawan 2023 turut memperuntukkan 30 juta ringgit di bawah tekun bagi menyediakan skim pembangunan usahawan masyarakat India untuk menyediakan kemudahan pembiayaan mikro secara cepat, mudah kepada usahawan India. Menteri, Yang Berhormat Putrajaya. Menteri, boleh tak tanya tentang Mitra tadi? Ya. Bilakah projek itu akan dimulakan? Sebab kita dah lihat lama dah, kan? Dan kita nak lihat di bawah sana bila mereka bermula dan bagaimana nak mempermudahkan proses untuk mohon supaya user friendly. Orang susah ni dia tak boleh kompleks sangat. Tak boleh birokrasi sangat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, cuma permintaan saya, kalau boleh sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri jumlah wang mitra telah diagihkan melalui ahli-ahli parlimen. Saya sokong daripada kita menyerahkannya kepada mana-mana NGO atau persatuan di mana kita tidak boleh menjamin bahawa wang itu akan mencapai matlamatnya. Saya mohon kalau boleh, walaupun di bawah Kementerian Perpaduan, pengagihan wang mitra dibuat melalui ahli-ahli parlimen. Semua ahli-ahli parlimen
daripada kerajaan memperolehi wang itu untuk digunakan Sokong di kawasan Jelutong. sendiri. Semua ahli-ahli parlimen kerajaan saya perbetulkan. Kerana saya ingin tambah, Timbalan Speaker. Saya lihat bahawa Kementerian Perpaduan telah pun menjemput pihak-pihak daripada sebelah sana untuk menyertai satu sesi libat urus. Saya tidak bersetuju. Saya telah memberitahu kepada Timbalan Menteri Perpaduan, saya ingin dirakamkan dalam prosiding dalam Dewan Yang Mulia ini. Kita lihat bahawa saya sebagai ahli parlimen kerajaan tidak menyokong jemputan yang dikeluarkan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, terutamanya Paguh. Kerana saya lihat bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau dahulu telah mengguris hati masyarakat India. Jadi saya tak setuju. Saya mohon peruntukan diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen kerajaan sahaja untuk diagihkan. Perpaduan maknanya Jelutong, kata kerajaan perpaduan. Datuk Speaker, boleh saya teruskan? Ya, isu yang menteri, isu peraturan Okay, terima kasih. Speaker. peraturan 36(6). Ya. Saya nak sebut benda yang sama, sila benar. yang mana Saya sebut. 36(6) tadi Jelutong sebut Paguh mengguris kenyataan Paguh mengguris masyarakat India. Itu sangkaan jahat, Datuk Speaker. Minta dia tarik balik. Terima kasih. 36 diam. Okey, Yang Berhormat. sebelum saya buat keputusan, yang lain duk Ustaz. Bagi satu-satulah. Ya, yang Alustra dah bangkitkan tu. Bahagian mana yang berhormat menyatakan tadi bahawa Jelutong apa tadi? Ya, Jelutong sebut tadi Paguh sebelum ini dalam satu kenyataannya menyakitkan hati kaum India. Mengguris hati kaum India. Baik. Jadi pada saya itu sangkaan jahat terhadap Paguh. Terima kasih. Baik, sebelum saya buat nanti duduk Ustaz. Sabarlah. Ustaz, duduk. Okey, yang berhormat, to your defense, yang berhormat Jelutong, ada apa-apa nak cakap? Ya, Muhammad. Yang lain jangan masuk campur ya. Saya buat keputusan atas dua ni. Saya kekal dengan kenyataan bahawa Yang Berhormat Paguh telah pun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris masyarakat India dengan kenyataan-kenyataan beliau. Tapi saya tidak mahu menyebut apakah yang dikatakan oleh beliau. Cuma itu bukan merupakan sangkaan jahat, Timbalan Speaker. Saya telah mengeluarkan satu kenyataan dalam perbahasan saya. Dan saya tidak mahu menyatakan apa yang dikatakan oleh beliau. Tetapi saya ingin mengatakan bahawa kenyataan beliau terdahulu telah mengguris masyarakat India. So it's a general statement. So kalau saya menuduh beliau, memang ia merupakan sangkaan jahat. So saya menggunakan perbahasan ini, bahasa yang digunakan oleh saya bukanlah bahasa yang kesat ataupun bahasa yang kurang sopan. Kalau kenyataan itu mengguris hati, bagaimana saya ingin menyatakan perkara itu? Bagaimana? Kalau itu adalah pendirian saya. Baik. Saya menggunakan bahasa Malaysia yang mudah dipahami oleh semua. Baik. Terima kasih, Tuan Speaker. Tidak ada apa-apa yang kurang sopan ataupun berniat jahat. Baik. Dia punya hakim buat keputusan. Dalam aspek apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Alustra, bawah 36(6), dan apa jawapan yang telah diberi oleh Yang Berhormat Jelutong, perspektifnya saya kena pertimbangkan sama ada ia ada jatuh dalam 36(6). Bagi saya tidak, on a general tone. Ya, kalau spesifik sumpamanya Paguh telah menyatakan orang India bodoh lah apa semua dan nampak jelas. Ini on a general, tak ada kaitan. Baik, itu keputusan saya. Baik, selesai. Sat. Lah ni pendang pula. Dah jadi hakim pula aku. Boleh. Sekejap. Tuan Ketua, Ya. kalau begitu apa yang Jelutong maksudkan dan boleh, apakah kita juga boleh cakap ramai orang Melayu terguris hati apabila Jelutong cakap benda yang bukan-bukan? Bagi saya boleh. Boleh ya? Masalah, tak ada masalah. Saya Kalau katakan Yang Berhormat larut dia, yang Jelutong menyata spesifik macam mana, not on general term, dan bagi saya that is not proper lah. Ya, tetapi kita hari ini tak pernah pun nak mengaitkan Jelutong dengan ayat sebegitu rupa. Selalunya bila ditanya kita jawab spesifik, itu yang mengguriskan hati. Tapi kalau dia cakap gini, saya tak mau sebut, tapi dia mengguriskan hati. Saya nak beritahu, orang Melayu pun terguris hati dengan Jelutong yang perangai tadi. Baik. Terima kasih itu. Okey, ini satu pengajaran, you must be specific, alright?
Okey, teruskan Yang Berhormat Menteri. 36 tadi. Tak habis lagi. Apa benda sama ke atau isu sama? Tak isu ini lain sikit sebab kita, apa ni yang berhormat Datuk, saya minta peraturan 36 untuk kita clarify. Satu, saya rasa tak adil sebab ahli parlimen dalam parlimen ini 200 terus kepada spesifik. Spesifiknya kalau nak cerita general dah tak payahlah. Spesifiknya menuduh pagus orang. Ahli parlimen sama taraf. Yang keduanya kaum India ini yang dikatakan terguris dan susah ini sebenarnya dipindahkan tanggungjawab ini kepada Pagus. Sebenarnya yang menyusahkan, yang menipu orang India adalah mitra. Yang Mat, duduk. Dia nak pindahkan tanggungjawab pada yang mereka buat kepada orang India kepada orang Melayu Paguh. Yang duduklah. Tak betul tu. Bagi saya benda ini adalah on the same level atas perkara yang sama. Duduk. Okey, kalau peraturan Yang Berhormat. Saya mohon kebenaran untuk mencelah, bukan peraturan. Baik. Saya pun nak mencelah juga. Sebentar ya. Mencelah. Sebentar Yang Berhormat. Saya akan continue. Yang Berhormat timer. Tadi berapa minit baki? Tadi ada 6 minit setengah tadi. Okey, 6 minit timer. Yang Berhormat Menteri, benar atau tidak muat untuk bertanya? Saya gulunglah Datuk punya betul. Saya jawab dia orang. Lepas Baik, saya teruskan gulungan. Celah. Do you agree or not? Sila. Bagi satu juga. Menteri, this is your time. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kenali Yang Berhormat Menteri sebagai seorang yang profesional, teknokrat yang saya hormati, tidak kira politik kepartian. Cuma saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri tidak dengar nasihat Yang Berhormat Jelutong. Ia seperti di kawasan pembangkang tidak ada warga negara Malaysia berbangsa India. Seperti apabila di kawasan pembangkang hanya kerana kita berbeza pendapat dengan ideologi dengan kerajaan, rakyat perlu terus dihukum. Saya dalam bab ini, saya sepatutnya hormat juga Jelutong. Saya ingat kata-katanya sebelum ini bila dia di pembangkang, kita perlu pastikan rakyat dijaga, keadilan, jangan kita hukum kerana pembangkang atau kerajaan. Cuma saya berharap itu tak apa, itu mungkin pandangan peribadi ahli parlimen. I know you as a technocrat. Saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri, I know you as a technocrat, seorang yang saya hormati, saya harap ketepikan nasihat tersebut dan perintahlah secara adil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Fungsi, saya tak tanya jawapan saja. Apa yang Menteri jawab tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya yakin. Sebentar. Sikit dah. Yang Berhormat Menteri, I would remind you, it's eating up your time. I know. Alright. Okay. Izinkan saya terus menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Kapar dan Jelutong. Kajian tiap tahun menyediakan RM100 juta peruntukan untuk mitra sejak 2019. Kerajaan komited untuk memastikan perbelanjaan tersebut memanfaatkan masyarakat India seperti pembangunan modal insan, pembangunan ekonomi masyarakat India. MOF berserta Kementerian Perpaduan sedia untuk memudahcarakan proses supaya agensi seperti mitra dapat memanfaatkan peruntukannya dan melaksanakan projek dengan segera. Yang Berhormat Putrajaya telah menyentuh butiran di dalam P10, projek berimpak tinggi dan kesejahteraan rakyat. Untuk makluman, perhatian Yang Berhormat Putrajaya berhubungan butiran 09200, projek berimpak tinggi dan kesejahteraan rakyat adalah ekoran kaedah pelaporan untuk buku anggaran pembelanjaan persekutuan. Berdasarkan kaedah pelaporan untuk belanja pembangunan, buku anggaran pembelanjaan hanya menunjukkan perbelanjaan dan peruntukan untuk projek baharu dan sambungan. Maklumat projek yang siap dan tidak disediakan peruntukan pada tahun belanjawan tidak lagi dilaporkan. Dengan itu, kos projek butiran 0922200 sebanyak 500 juta pada tahun 2023 merupakan projek one-off untuk tahun 2023 dan kos projek tersebut adalah serta perbelanjaan berkaitan tidak lagi dilaporkan dalam buku anggaran perbelanjaan 2024. Yang Berhormat, boleh saya rujuk jawapan tadi? Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua, tadi Yang Berhormat dalam mukadimah menyebut tentang subsidi. Satu perkara yang sangat relevan ialah dalam pembahasan sebelumnya dan kali ini kita bahas tentang bajet tambahan. Subsidi.
Semalam kita dapat satu jawapan kerajaan telah menamatkan subsidi gula mulai 26 Oktober 2013. Ini oleh KPDN. Dan kita sedar bahawa dalam laporan The Age pun dah disebutkan MSM terima 24 juta satu bulan pada November dan Disember. Daripada rugi jadi untung. Dan pada waktu yang sama, kita kenakan sugary tax atas minuman yang manis. Maka saya nak tanya, adakah kita akan teruskan subsidi gula seperti yang telah dilakukan? Dan kenapa pula KPDN kata tak ada lagi subsidi? Ini yang saya minta supaya ada satu hala tuju. Ada atau tidak? Kalau minuman bergula tu sampai 40 sen naik sampai 50 sen 1 liter, adakah kita buat satu dasar yang kiri kanan mungkin tidak serasi? Apa pandangan dan pendirian dan hala tuju kementerian supaya subsidi gula ini kita dapat consultation dengan sama-sama dengan Kementerian Kesihatan dan yang lain, kerana akhirnya akan merugikan kita dari segi perubatan. Terima kasih. Yang Mohd Menteri, Okey, kalau boleh izinkan sama saya jawab kerana saya tinggal 1 minit 19 minit. berkaitan subsidi juga. Nanti saya jawab juga antara saya. Terima kasih. Yang Berhormat Air Hitam, langkah untuk menyediakan insentif kewangan kepada pengelola gula adalah langkah sementara untuk memastikan kelangsungan bekalan dan harga kekal untuk pengguna. Ini mengambil kira kenaikan harga global yang melibatkan kerugian kepada pengeluar tempatan. Saya sambung dengan isu-isu subsidi. Untuk soalan yang dikenakan oleh Yang Berhormat Pendang, kerajaan telah mewarisi tahap hutang dan liability yang tinggi. Ia telah mencecah 1.5 trilion ringgit melebihi 80% kepada KDNK jika dimasukkan liability. Selain itu, asas cukai negara pada tahun 2022 adalah 11.7% kepada KDNK, iaitu antara yang terendah di rantau. Dengan itu, dalam mengurus fiskal dengan bertanggungjawab, kerajaan perlu meluaskan asas cukai serta mengoptimalkan pembelanjaan, terutamanya mengurangkan ketirisan. Antara ketirisan perbelanjaan adalah subsidi pukal, di mana ianya lebih memanfaatkan golongan yang tidak memerlukan. Pendekatan kerajaan adalah untuk menyasar subsidi supaya mengurangkan ketirisan, tetapi pada masa yang sama mengurangkan impak kepada golongan rentan. Contoh, subsidi elektrik pada tahun 2022 diberikan subsidi secara pukal. Hampir separuh subsidi elektrik memanfaatkan 10% pengguna komersial dan domestik terbesar. Dengan itu, pada tahun 2023, kerajaan menyasar semula subsidi dengan mengurangkan subsidi bagi penggunaan komersial dan domestik yang terbesar dengan mencapai penjimatan lebih 4 bilion, tetapi dengan tarif mengekal kepada 85% pengguna. Kerajaan akan terus mengambil pendekatan menyasar subsidi pada masa depan untuk terus mengurangkan ketirisan perbelanjaan subsidi dan membantu rakyat yang memerlukan. Datuk Yang Pertua, izin saya beberapa minit lagi untuk habis soalan semua yang ditanya tadi. Yang Berhormat, alright. Saya berikan 3 minit, tapi jika tidak boleh habis cara bertulis, boleh. 3 minit. Okey. Yang Berhormat Pendang menyebut soal pencukaian, walaupun ia tidak berkaitan dengan IRU tambahan, kerajaan tetap meneliti dengan berhati-hati dengan memastikan rakyat tidak terbeban dan pada masa yang sama ruang fiskal kekal mampan. Pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Madani dalam menimbangkan soal pencukaian negara adalah bersifat progresif, termasuk menambahbaikkan dibuat dalam cukai perkhidmatan. Kadar cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8% yang berkuasa pada 1 Mac lebih menupukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan kemahuan discretionary dengan izin dan aktiviti antara perniagaan yang tidak melibatkan rakyat secara langsung. Pada masa sama, kerajaan juga memberi pelbagai pengecualian bagi sektor logistik seperti B2B. Seperti mana yang pernah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam melaksanakan pembaharuan fiskal, kerajaan mengambil pendekatan yang progresif dalam konteks subsidi bersasar dan pencukaian. Kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan GST kerana ia bersifat cukai penggunaan yang berasas luas. Dengan itu, bukanlah masa untuk
sesuai untuk memperkenalkan semula memandangkan ada antara rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah mengalami cabaran kos sara hidup. Kerajaan akan terus mengutamakan untuk menambah baik sistem cukai yang sedia ada. Soalan Yang Berhormat Kota Belud, isu 112(c) telah pun dibawa kepada mahkamah dan tidak dapat dibincangkan di sini sekarang. Mengambil kira implikasi perundangan, namun demikian kerajaan komited untuk menambah baik pemberian khas. Yang Berhormat Kota Belud, dengan membangkitkan berkaitan perincian peruntukan di bawah maksud bekalan B11 Perkhidmatan Am Pembelajaran yang berjumlah RM14.5 bilion adalah untuk membiayai pembelanjaan tambahan bagi tahun 2023, antaranya subsidi produk petroleum berjumlah 9 bilion, subsidi elektrik sebanyak 3.2 bilion dan bayaran khas kewangan RM1.4 bilion. Yang Berhormat Menteri Kota Belud, bukankah perkara 112 itu kan mereka sudah tarik balik daripada proses mahkamah, jadi kenapa masih menggunakan jawapan yang sama diberikan ya? Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya ambil maklum dan seperti yang ditanyakan tadi, ya, diminta perincian untuk Sabah. Tapi kalau kita kira dari segi subsidi yang kita berikan, dia diberikan secara menyeluruh di antara seluruh Malaysia. Kalau nak Kota Belud, kita boleh berbincang di luar Dewan. Saya boleh bagi penerangan yang lebih. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, sekali lagi saya menerangkan ucapan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kewangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Menteri. Baik, majlis. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 18 bilion 691,299,350 untuk kepala B11 dan B12 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju kepala B11 dan B12 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P10 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P10 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kita beralih kepada Kementerian Perpaduan Negara. Kepala Pembangunan P14 di bawah Kementerian Perpaduan Negara, memandangkan oleh P14 hanya token sahaja, maka tidak perlu dibahas. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P14 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P14 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kepala Pembangunan P21 di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, memandangkan ia hanya token sahaja, P21 tidak perlu dibahas. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P21 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P21 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup.
Kepala Bekalan B25 di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup terbuka untuk dibahas. Masuk dah. Rasa dah masuk. Okey. Terdapat seramai 4 orang pembahas. Saya akan bacakan keempat-empat pembahas. Kemungkinan ada di antara pembahas yang akan keluar masuk memandangkan ada mesyuarat-mesyuarat di sekeliling Dewan ini. Mereka yang disenaraikan adalah pertama Yang Berhormat Rasah, kedua Yang Berhormat Hulu Terengganu, ketiga Yang Berhormat Pasir Gudang dan keempat Yang Berhormat Bagan Serai. Saya mempersilakan Yang Berhormat Rasah untuk membuka cirai. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa KPDN. Di bawah maksud B25, bawah butiran 040400 iaitu program skim penstabilan harga minyak masak kos. Kalau kita tengok kali ini peruntukan tambahan sebanyak 1.174 bilion diminta oleh pihak kementerian. Ini adalah tambahan jauh lebih banyak daripada peruntukan asal sebanyak 500 juta ketika belanjawan 2023 diluluskan. Jadi soalan pertama saya adalah kenapa ada pertambahan yang besar? Okey, sebab 500 juta naik kepada 1.17 bilion. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, iaitu tahun 2022, 400 juta dalam belanjawan asal. Lepas tu mohon 2 bilion. Itu lagi banyak. Tetapi ketika itu harga CPO dunia adalah lebih RM5,000. Okey, berbanding dengan pada tahun lepas kita 3,008, 3,009. Jadi saya nak tanya, adakah disebabkan harga CPO ni yang menyebabkan dia kurang daripada 2 bilion kepada 1.17? Itu soalan pertama. Dan yang kedua adalah saya merujuk kepada belanjawan 2024 yang kita luluskan pada hujung tahun lepas. Ketika itu KPDN mohon 845 juta untuk perkara yang sama. Jadi apakah pada awal tahun depan kita akan bahaskan bajet tambahan untuk perkara yang sama? Sebab harga CPO sekarang yang terkini lebih 4,300 yang ketika ini. Isu yang timbul adalah kita ni pengeluar sawit. Minyak ni semua tempatan. Kita tak import, tak beli dari luar. Ini bukan beras putih ke, bawang ke. Ini minyak yang kita hasilkan. Kita pengeluar, bila harga mentah, harga sawit mentah tu meningkat, patutnya keuntungan tu lebih. Boleh tak kita minta syarikat yang untungnya lebih tersebut membelikan sebahagian? Saya minta sebahagian saja, bukan minta semua. Sebahagian, mungkin sebahagian kecil, keuntungannya diberikan khas untuk subsidi minyak masak ni. Sebab subsidi minyak masak ni sangat mustahak. Ini perkara asas untuk rakyat. Kerajaan saya tahu mempunyai pelbagai program, pelbagai inisiatif, bawah Payung Rahmah dan sebagainya. Waktu mencelah sikit. Waktu tak cukup, tinggal 2 minit saja. Jadi boleh tak kita minta syarikat besar yang untung ni memberikan sebahagiannya kepada khas untuk subsidi minyak masak ni, supaya mengurangkan beban. Tak rasa ini saya nak bantu isu subsidi juga. Tak apa nanti. Untuk membantu kerajaan, kurangkan tanggungan kerajaan dalam membantu rakyat. Ini isu pertama. Isu kedua, Datuk Pengerusi, adalah berkenaan perkara yang sama. Ketika ini kota bulanan 60,000 tan metrik di pasaran. Tapi saya nak sebut secara terbuka. Di banyak pasar raya. Saya kira di mana-mana. Sikit saja. Kejap. Nanti. Saya banyak isu nak sebut ni. Di banyak tempat, pasar raya, minimarket dan sebagainya, memang tak ada stok. Kalau ada pun, satu hari tu pagi dia mungkin 1 jam ataupun 2 jam. Lepas tu tak ada. Jadi mana perginya 60,000 tan metrik setiap bulan? Tak boleh rasa, sikit saja rasa. Kita tahu saja. Masih ada ketirisan, masih berlaku penyelutupan di sempadan dan sebagainya. Jadi ada tak statistik daripada pihak kementerian KPDN sendiri yang boleh menunjukkan bahawa berapa banyak yang kita dapat atasi
berapa banyak, berapa kuantiti, peratusan yang diselundup keluar. Dan sekiranya statistik menunjukkan tak banyak yang kita dapat tangkap. Jadi mana perginya? Mana kebocoran yang berlaku tersebut? Dan saya nak tanya, sekarang ni 60,000 tan ke 65,000 tan? Sebab ada ura-ura mengatakan 65,000 tan. Saya nak satu pastian. Walaupun sebelum ni memang disebut 60,000 tan saja setiap bulan. Tapi ada ura-ura yang katakan 65. Saya mohon pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri. Boleh, sikit. Jadi saya minta supaya kerajaan ambil berat perkara ini. Sebab inilah antara perkara yang bagi saya sangat mustahak, sangat dekat. Minyak masak ni benda yang sangat asas untuk rakyat kita. Tak kira bukan setakat B40 saja, termasuk M40 dan sebagainya. Jadi saya mohon supaya perkara ini boleh kita ambil satu pendekatan yang terbaik untuk membolehkan bekalan di pasaran runcit itu sentiasa mencukupi untuk rakyat kita. Jadi saya memang sokong untuk sebab ini belanja yang telah dikeluarkan. Cuma minta penjelasan daripada kerajaan. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan. Berikutnya saya silakan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Intisarinya tugas kita kerajaan adalah beri makan dan memberi keamanan. Terima kasih Tuan Pengerusi memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam membahaskan di pihak tatakuasa Kementerian Perdagangan dan Negeri dan Kos Sara Hidup. Sebenarnya yang tercatat dalam lampiran yang diberi kepada kita bahawa tambahan peruntukan sebanyak 1.174 bilion diperuntukkan pada tahun 2023 yang lalu dan sebenarnya duit ini dah habis belanja dah pun. Cuma hari ini kita nak mendapat penjelasan ataupun untuk pengesahan saja. Yang betul, daripada 1.174 bilion ini dikatakan bahawa digunakan untuk e-cost, iaitu program skim pentadbiran harga minyak masak. Bukan yang dikatakan oleh Rasah tadi, yang mana peningkatan yang begitu ketara jumlah tersebut. Dan masalah kehilangan minyak subsidi ini masih berlaku walaupun dikatakan oleh Menteri bahawa program e-cost untuk nak mengesan ketisaan ini diadakan, tapi masih ada lagi rapasan-rapasan yang dilakukan oleh KPDN dan juga pihak yang berwajib berkaitan dengan penyeludupan dan sebagainya. Cuma di sini saya berpandangan Tuan Pengerusi untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Apakah tidak ada perancangan di pihak kementerian untuk nak menaikkan harga minyak subsidi ini daripada RM2.50 1 kilogram kepada RM3.50 1 kilogram. Kerana dengan kenaikan ini akan menyelesaikan banyak perkara. Yang pertama, menyelesaikan masalah mereka mencampurkan dengan used cooking oil. Kerana used cooking oil, minyak yang telah digunakan untuk goreng KFC, untuk goreng McDonald's dan sebagainya itu, mereka jual dengan harga RM3.50 1 kilo. Sedangkan minyak subsidi kita RM2.50 1 kilo. Jadi dengan peningkatan harga RM3.50 sama dengan minyak used cooking oil tadi, maka mengelakkan daripada pencapaian tersebut. Yang kedua, Pengerusi, dengan kenaikan harga RM3.50 di cadangan itu, kerana harga yang tanpa subsidi RM9.90. Dan saya rasa adalah lebih rendah dan masih lagi mampu dibeli oleh orang kebanyakan dengan kadar yang separuh lebih murah daripada harga minyak biasa tanpa subsidi. Kemudian dengan penaikan harga itu juga, saya merasakan bercadang ataupun pandangan bahawa akan memberi ruang yang sempit kepada penyelundup minyak, terutamanya ke sempadan, ke Thailand dan sebagainya, kerana hari ini mereka dapat RM2.50 1 kilo, mereka bawa ke Thailand, mereka boleh jual dengan RM4.50 1 kilo. Jadi dengan menaikkan RM3.50, maknanya mereka mungkin tak boleh lagi, ataupun proses ataupun sindiket untuk menjual barang tersebut mungkin akan dapat dikurangkan. Dan sememangnya dengan menggunakan dengan kenaikan harga tersebut, Pengerusi, maka akan mengurangkan beban yang ditanggung oleh kerajaan. Ya Pengerusi, selain daripada itu, apakah kementerian tidak ada cadangan untuk nak memudahkan mengesan pergerakan minyak ini dengan menggunakan artificial intelligence? Contohnya letak chip pada plastik ke dan sebagainya untuk tahu di mana beradanya minyak ini. Sama ada berada di Pulau Sebatik ke, berada di Golok ke, berada di Hanyai ke dan sebagainya.
kerana dapat mengesan. Saya yakin dengan teknologi yang ada hari ini, dengan kehebatan artificial intelligence, maka benda ini boleh dilaksanakan di peringkat kementerian. Dan yang ketiga, ya betul, hari ini Menteri menjawab soalan daripada Tenggara mengatakan bahawa subsidi gandum penggunaan telah akan berakhir pada tahun ini. Jadi ini satu lagi beban berita duka yang akan ditanggung dan akan dihadapi oleh rakyat. Dan keadaan kita dah jatuh, dah barang semakin naik, susah nak dapat, harga semakin meningkat, maka subsidi gandum nak dihapuskan. Dan yang sama dikatakan bahawa akan berada satu sistem subsidi bersasar. Tapi sistem subsidi bersasar itu masih belum siap. Yang ini dah nak dihapuskan. Jadi maknanya ada satu kelompongan dalam masyarakat akan menanggung beban dan juga bahana daripada apa yang berlaku ini. Begitu juga halnya dengan masalah makanan dan sebagainya. Yang hari ini kita berhadapan dengan masalah katil sayur, cuaca panas dan sebagainya. Dan semua ini akan bertimpa-timpa menimpa rakyat kita yang semakin sehari semakin susah. Kata orang Terengganu, sudah jatuh di tipa tangga, terpetak tai ayam. Terima kasih betul. Ada saja. Berikutnya saya mempersila Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang kepada Pasir Gudang membahaskan maksud B25 butiran 040400 program khusus program skim penstabilan harga minyak masak COSS. Saya sebagai salah seorang anggota Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai kos sara hidup ini telah berkesempatan melawat dua kelang yang mengeluarkan minyak masak untuk kegunaan rakyat. Satu di Shah Alam, Sam Devi, saya percaya ini sebuah syarikat JLC kerajaan, dan satu lagi kelang milik FGB Felda di Pasir Gudang. Jadi saya melihat tentang minyak masak ini ada masalah. Misalnya di kelang FGB di Pasir Gudang itu, saya lihat sendiri dalam kelang itu minyak yang keluar daripada saluran itu, pipe yang minyak bersih itu masuk dalam paket yang jual harga yang murah, harga subsidi. Kemudian sebelah dia itu masuk dalam botol yang jual harga yang mahal, botol 5 kilo dan sebagainya. Jadi bendanya sama. Jadi yang bila jualan yang murah itu mana kerajaan kena tampung, kan? Jadi dari segi perniagaan di bisnes ni saya rasa macam pelik sikit, kan? Ada yang harga murah, harga yang dia tidak dikawal, kan? Walaupun ada ceiling, kan? Jadi ini saya lihat tidak sustainable, kan? Dalam hal ini, saya melihat kerajaan telah menolong rakyat tentang harga minyak masak ini supaya dapat mampu dibeli oleh rakyat biasa. Tapi pengalamannya minyak masak yang paket ini boleh beli tak banyak. Satu keluarga itu 2 paket, 3 paket, kan? Kadang-kadang bekalan minyak paket itu dekat cashier, diletak, tidak di tempat biasa, kan? Dan kerajaan, terutama kementerian ini, KPDN ini memang banyak program dia. Program jualan rahmah ni memang baguslah, rakyat suka, dan barang dapat dibeli dengan murah, misalnya minyak itu. Tapi minyak yang murah itu kerajaan yang akhirnya tampung. Kalau RM30, pasal turun pada RM23 sebotol, minyak kerajaan yang akan tampung.
akan tampung apa dia harga itu. Jadi inilah masalahnya, subsidi yang kerajaan pasal hadapi. Jadi saya melihat sebagai menggulungnya Tuan Pengerusi, masalah kos sara hidup ini puncanya kerana gaji pekerja kita rendah. Kalau pekerja kita, rakyat kita gaji dia tinggi, kalau harga barang ni naik, taklah terasa sangat. Tapi kenaikan gaji ni sangat rendah. Kan? Jadi itu. Yang kedua, memang wujud sistem kenaikan harga ni yang tak adil, unfair. Yang saya lihat bila berbincang dengan pegawai-pegawai kuasa ini, memang wujud kartel ni. Jahat betul dia menginyai rakyat ini, golongan kartel ini. Dan sebagai jalan penyelesaian jangka panjang, saya setuju ni usaha yang dibuat oleh Menteri Ekonomi kita, YB Pandan, yang nak menegaskan gaji progresif ini. Ini kalau buat betul-betul, gaji progresif ini akan membantu gaji rakyat akan naik, dan waktu itu mungkin rakyat bersedia menghadapi kos sara hidup. Tapi syaratnya pricing, harga itu mestilah adil. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Pembahas yang terakhir, saya mempersilakan Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Timbalan Pengerusi. Saya nak bahas berkenaan dengan butiran B25, iaitu mengenai minyak paket bersubsidi. Merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk meringankan beban rakyat, terutama para peniaga mikro, kecil, golongan B40. Namun demikian, rungutan demi rungutan telah diterima bahawa minyak paket subsidi ini sukar diperolehi, dan kita dapati terdapat juga warga asing yang memanfaatkan inisiatif bersubsidi ini. Oleh itu, soalan saya adalah, sementara menunggu pelan kerajaan untuk membangunkan ID khas yang dijangka dikuat kuasa pada masa akan datang, apakah tindakan tuntas dan segera oleh pihak kerajaan dalam menyelesaikan isu ketirisan pemberian subsidi, lebih-lebih lagi kepada warga asing yang semakin berluasa? Rata-rata rakyat mempersoalkan ketiadaan bekalan minyak masak paket bersubsidi yang sepatutnya disasarkan kepada golongan B40 dan sebahagian golongan M40 yang terdiri daripada 5.8 juta isi rumah yang layak. Kuota pengeluaran minyak paket bersubsidi adalah sebanyak 60,000 metrik tan untuk sebulan. Sekaligus adalah mencukupi untuk keperluan rakyat tempatan, sama ada untuk kegunaan domestik ataupun perniagaan penjajah mikro yang ada di dalam negara ini. Berdasarkan perangkaan ini juga, keperluan penggunaan minyak masak domestik di rumah lazimnya hanya sekitar 4.5 kilogram sahaja, manakala keperluan peniaga mikro yang menggunakan purata 400 paket sebulan bagi perniagaan kecil mereka seperti penjual goreng pisang, keropok leko maupun penjual karipap. Dan adakah di sana kementerian melaksanakan inisiatif untuk sistem pemantauan bagi mengatasi ketirisan minyak masak paket ini? Bagaimana syarikat pembungkusan minyak paket subsidi ini merekod edaran minyak? Kerana zaman digitalisasi melalui satu sistem, semua rekod edaran akan dimasukkan dalam sistem berkenaan, dapat mengurangkan ketirisan.
mengelak minyak paket dijual keluar negara dan mengelak daripada penyeludupan serta kartel-kartel tadi. Datuk Pengerusi, selain daripada itu, saya nak bangkitkan juga berkenaan dengan penyeragaman. Program penyeragaman harga barang sampai kepada golongan sasar sepenuhnya dan tidak berlaku ketirisan akibat untuk dimanfaatkan oleh golongan yang berada di pendalaman Sabah dan Sarawak. Program penyeragaman ini menggunakan perkhidmatan peredaran barang keperluan asas yang dilaksanakan oleh transporter yang dilantik. Transporter ini membeli bekalan barang keperluan asas daripada pembekal di bandar, menghantar dan menjual bekalan kepada point of sale (POS) di kawasan pengedaran. Kebiasaan POS ini berada di kawasan terpencil dan melalui jalan yang sukar seperti laluan balak, sungai, jeram dan lain-lain. Soalan saya, apakah mekanisme kerajaan untuk memastikan point of sale itu menggunakan harga yang dikawal dan berapakah kawasan pengedaran baru yang dikenal pasti oleh pihak kerajaan? Terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi. Baik, terima kasih. Saya jemput Menteri 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada 4 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah membahas berkenaan dengan rang undang-undang perbekalan tambahan tahun 2023 di bawah kepala 04 kepala B25 dan butiran 040400. Tan Sri Pengerusi, izinkan saya sebelum saya memula menjawab, saya ingin menyatakan begini. Sekiranya ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas tadi menyentuh perkara yang tidak ada berkaitan dengan butiran di dalam perbelanjaan tambahan, saya tidak akan menjawab. Sebab tanggungjawab saya ialah untuk menjelaskan bagaimana perbelanjaan itu telah digunakan, iaitu sebanyak 1,174 juta dan 138,000 ringgit itu dibelanjakan. Dan sekiranya ada ketirisan dan sebagainya, sekiranya dia berkaitan, saya akan jawab. Dan sekiranya di luar daripada butiran ini, saya tidak akan jawab. Ya, itu keputusan saya, Tan Sri Pengerusi. Yang berhormat rasa bertanya berkenaan dengan peruntukan tambahan yang begitu banyak. Berbanding kerana pada permulaannya, kita pada tahun 2023, kita mendapat peruntukan sebanyak 500 juta. Kemudian tambahan ini lebih daripada 2 kali ganda. Ya, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini Tan Sri Pengerusi untuk menjelaskan sedikit bagaimana kiraan kita bayar subsidi ya kepada repacker dan kepada refinery. Dengan izin Tan Sri Pengerusi, dia repacker ni repacker dan refinery ni kita ada 21 refinery dan kita ada 366 repacker. Jadi kota ialah 60,000 metrik tan. Ya, untuk repacker kita bayar 60 sen sekilo. Itu subsidi dia, nilai subsidi dia. Manakala untuk refinery pula kita bayar mengikut berapa banyak mereka beri kepada repacker, ya. Kerana kita bayar subsidi berpandukan kepada harga RBD palm olein, ya, iaitu CPO yang telah di-refine. Dia refine, bleach and deodorize. Ya, dia refine, kemudian baru dia hantar kepada repacker. Jadi dia punya calculation dia tu, pengiraan dia tu untuk kita bayar tu ialah begini. Dia kira kepada refinery ni perbezaan harga pasaran RBD palm olein purata bulanan dan dengan harga asas. Maksudnya ditolak harga asas ataupun harga threshold, harga ambang RBD itu, iaitu dikira sebanyak 2,300 setiap Menteri, tangga batu nak tambah sikit boleh? Tangga batu tak bahas tadi. Ya, tangga batu tak bahas. Saya jawab kepada siapa yang bahas, ya. Tangga batu patut tadi bahas. Saya minta celah tapi rasa tak bagi. Jadi saya jawab. Jadi apabila kiraannya begini rasa, jadi harga CPO itu turun naik.
Ya, jadi sebab itu harga purata bulanan RBD palm oil ini juga terus naik. Sebab itu bayaran kepada refinery juga berbeza setiap bulan. Berpandukan pada purata bulanan harga RBD palm oil itu, Tan Sri Pengerusi. Jadi sebab itu begitu sukarnya kiraannya, dan kita memohon sebenarnya 1.6 bilion pada tahun 2023, tapi hanya diluluskan 500 juta oleh Kementerian Keuangan. Ya, sebab itu memang kita tak cukup. Kita tahu tak cukup, kita dah tahu agak anggaran bulanan dia berapa. Ya, dia punya apa orang kata, harga purata dia, kita dah boleh agak CPO tu turun naik, dan kita anggarkan memang lebih daripada 500 juta itu. Dan untuk 2024 kita cuba juga nasib kita dan kita dapat 800 lebih. Tapi kita andaikan jumlah itu juga akan lebih daripada jumlah tersebut. Kemudian yang berhormat rasah juga berkata berkenaan dengan syarikat-syarikat besar seharusnya memberikan subsidi, ya. Itu juga pandangan KPDN, ya, tapi itu memerlukan dasar yang berbeza, ya. Tak boleh saya jawab dekat sini, tapi itu pandangan kita juga demi kebaikan negara, ya, rasa. Terima kasih. Berkenaan dengan apa lagi di Pasaraya, ya, rasa. Rasa bertanya berkenaan dengan ketirisan. Saya nak beritahu maklumat ni. Kes minyak masak dan nilai rampasan pada tahun 2023, ini berkaitan 2023, ya. Sebanyak 256 kes dan nilai rampasan ialah 3,054,300, ya, 300 ringgit. Jadi apabila kita dapati mereka ini melakukan kesalahan, kita sama ada kita batalkan lesen mereka, kita gantung lesen mereka dan sebagainya, dan ataupun kita tarik kota. Jadi pada tahun 2023 kita ada tarik kota, ya, sebanyak 1,137 metrik tan, ya, kerana mereka melakukan kesalahan ini. Ya, rasa terima kasih kepada Hulu Terengganu. Hulu Terengganu bertanya berkenaan dengan mengesan minyak masak tu. Kita ada sistem e-kos Hulu Terengganu, dan sistem e-kos itu membenarkan kita untuk track perjalanan paket minyak masak itu daripada repacker kepada pemborong dan juga kepada peruncit. Ya, jadi sekiranya kita dapati mereka apa orang kata, mereka menyeludup keluar, maka kita boleh trace lah syarikat mana. Sebab kita tahu, ya, bila kita tangkap ataupun kita tengok dia dekat luar negara dan sebagainya tu, maka kita boleh mengambil tindakan. Seperti saya katakan tadi, boleh gantung, boleh batal atau boleh tarik kota, ya. Dan kita telah pun melakukan tersebut. Dan saya rasa Bagan Serai pun juga bertanya perkara yang sama, jadi tadi saya jawab berkenaan dengan sistem e-kos ini, ya. Kemudian Hulu Terengganu berkenaan dengan subsidi gandum, sayur tu tak ada kena, jadi saya tak akan jawab. Berkenaan dengan Pasir Gudang bercakap berkenaan dua... Menteri, berkaitan dengan kenaikan daripada RM2.50, ada tak kemungkinan nak naik jadi RM3.50 1 kilo? Ya, itu penting. Terima kasih. Hulu Terengganu itu juga merupakan dasar. Itu merupakan soalan dasar. Jadi dia tak ada berkaitan dengan bagaimana kita guna duit peruntukan ini, ya. Jadi dasar nanti kita boleh jawab. Hulu Terengganu boleh tanya soalan lain dekat dalam Dewan. Pasir Gudang bercakap berbahas berkenaan dua kilang yang bermasalah. Ya, saya nak beritahu Pasir Gudang bahawa kita juga telah mengadakan naziran, ya, Pasir Gudang berkenaan dengan yang Pasir Gudang katakan ini, dan kita telah pun mengambil tindakan ke atas kilang-kilang yang kita dapati ada melakukan kesalahan, ya. Dan antara kesalahan-kesalahannya itulah seperti yang Pasir Gudang cakap tadi, dan hasil daripada naziran itu kita telah pun buat penarikan kota berkuat puasa 1 Januari 2024. Jadi di Negeri Sembilan ada penarikan 100 metrik tan, di Sabah 1,828 metrik tan, di Johor 1,975 metrik tan, ya, jumlahnya 3,903 metrik tan keseluruhannya kota yang kita tarik hasil daripada naziran, ya, seperti yang dikatakan oleh Pasir Gudang tadi. Berkenaan dengan soalan sama ada 60,000 metrik tan ini
sekarang ni 60,000 metrik tan ataupun lebih, rasa tadi tanya. Sebenarnya pada bulan Mac 2024, selepas penaziran dan selepas kita gantung, kita tarik lesen, kita tarik kota dan sebagainya, tinggal 59,774. Ya, 59,774 metrik tan yang kita bayar subsidi bulanan. Saya rasa itu saja yang telah dibahas. Setakat ini. Menteri, berkaitan dengan dasar pun, saya rasa boleh jawab sebab berkait dengan e-cost dan berkait dengan penyeludupan, berkait dengan kekurangan minyak. Adakah kajian bercadang untuk nak menaikkan harga? Kerana ini banyak menyelesaikan masalah. Yang kedua, mungkin sama pandangan. Bagaimana ada cadangan dulu untuk nak adakan two-tier pricing untuk minyak sawit ini? Artinya untuk kegunaan dalaman satu harga, untuk ekspor satu harga, untuk meringankan beban kerajaan. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, ini berkenaan dengan dasar, tapi saya jawab sikitlah ya. Two-tier pricing itu memang juga antara perkara yang kita telah pun buat kajian, dan juga berkenaan dengan kenaikan harga itu juga sesuatu yang kita harus kaji, terutamanya yang berhormat Ulur Terengganu, apabila kita mahu menyasarkan subsidi ini, ya, sebab kita kena tengok keseluruhannya, dia bukan setakat naik harga dan sebagainya, ya. Kita lihat bila kita mengadakan penyasaran subsidi, kita akan mungkin beri peruntukan itu ataupun cash assistance itu dengan izin Tan Sri Pengerusi kepada individu-individu ataupun keluarga-keluarga itu. Ya, jadi di situ dia boleh menyelesaikan banyak masalah ketirisan. Jadi insya-Allah kita tunggu, sebab itu kita amat-amat meminta pembangkang juga membantu kita untuk mengajak rakyat mendaftar kepada padu, kerana mereka lah nanti yang akan mendapat manfaat sekiranya mereka mendaftar, dan kita memberikan peruntukan bantuan ini untuk apabila kita buat subsidi bersasar nanti. Jadi sekian Tan Sri Pengerusi. Usi pembangkang memang sokong padu, tapi masalah sekarang ni Selangor pun antara negeri yang sedikit yang mendaftar padu. Baik. Terima kasih Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 1 bilion 174 juta 138,000 untuk kepala B25 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2023, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Kepala B25 jadi sebahagian daripada jadual. Kementerian Kerja Raya, Kepala Pembangunan P27 di bawah Kementerian Kerja Raya terbuka untuk dibahas. Saya terima 4 nama, iaitu Bentong, Langkawi, Sibu, Duan Kuala Kerai. Untuk itu saya jemput Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Pengerusi kerana memberikan peluang saya berbahas pada hari ini. Saya ingin merujuk kepada maksud P27 Kementerian Kerja Raya. Jika kita lihat dalam anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023, sebanyak RM115 juta tambahan peruntukan yang dipohon oleh kementerian dengan cara pinjaman kepada pihak konsesi untuk membiayai kos pengambilan tanah bagi projek Lebuh Hubungan Timur Lembah Kelang East Klang Valley Expressway EKVE. Namun begitu, apa yang ingin Bentong bangkitkan ialah tiada sebarang peruntukan tambahan untuk projek CSR ataupun lingkaran tengah utama LTU. Tan Sri Pengerusi, kerap kali Bentong membangkitkan isu mengenai lingkaran tengah LTU ini, lingkaran tengah utama ataupun CSR ini, kerana projek ini adalah sangat-sangat penting bagi kami warga Bentong dan pelanggan. Kalau kita lihat dalam projek CSR ataupun LTU fasa 6 ini, Karat Simpan Pelanggan yang saya maksudkan telah siap kajian reka bentuknya pada Oktober tahun lepas lagi. Namun, masih tiada lagi cadangan untuk memasukkan projek ini untuk seterusnya. Saya ingin mencadangkan, jika tiada perancangan projek LTU ini untuk diteruskan dalam masa terdekat,
akibat kerana masalah kekurangan atau sebagainya, saya mohon agar jalan lama Karak ke Simpang Pelangai dapat dinaik tarafkan dan melebarkan jalan tersebut serta memperbaiki keadaan jalan khususnya di selekoh-selekoh yang berbahaya yang membuatkan kenderaan awam kerap berselisih dengan lori-lori besar yang telah menggunakan jalan tersebut. Tan Sri Pengerusi, highway CSR ini adalah amat penting bagi warga Bentong kerana ia dapat menjimatkan masa, dapat memendekkan perjalanan dan juga dapat memudahkan pengurusan di antara warga Pelangan dan warga Bentong. Tapi jika tidak ada dalam masa dekat ini, tolonglah baik pulih jalan lama yang menghala ke Pelangai ini dari jalan lama Karak ke Simpang Pelangai ini. Kalau kita lihat keadaan jalan yang tiada longkang menyebabkan laluan tertentu itu di sepanjang jalan kerap terputus apabila banjir hujan ataupun air yang bertakung itu menyebabkan mendapan jalan dan jalan berlubang yang menambahkan risiko kepada penduduk. Dan seterusnya saya ingin membangkitkan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan cerun. Di Bentong khususnya, terdapat 11 lokasi runtuhan cerun di sepanjang Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong dan 3 lokasi runtuhan cerun di Jalan Lama Karak Mancis. Dan sebenarnya banyak lagi runtuhan-runtuhan kecil yang berlaku sepanjang kawasan di daerah Bentong ini. Dan ia tidak termasuk kawasan-kawasan lain yang berisiko yang berlaku runtuhan cerun dan sebagainya akibat hujan lebat. Dan sekarang ini kita dalam musim panas dan saya berharap kerja-kerja pembaikan cerun-cerun di kawasan-kawasan ini dapat disiapkan dengan segera sebelum musim bencana tiba pada hujung tahun nanti. Dan saya juga berharap agar pihak kementerian memberikan keutamaan untuk memastikan sistem amaran awal tanah runtuh yang berkesan bagi mengenal pasti, memantau, menyelenggara dan membaiki cerun-cerun yang berisiko ini bagi mengelakkan kehilangan nyawa ataupun kemusnahan harta benda yang teruk. Tan Sri Pengerusi, selain itu saya juga turut memujilah usaha pihak kementerian dalam melancarkan apps Majalan dalam menyelaras aduan-aduan berkaitan jalan yang melibatkan pelbagai agensi. Saya berharap agar aplikasi ini dapat dipromosikan dengan lebih meluas kepada rakyat di luar sana kerana ia dapat menggalakkan penduduk untuk memberikan aduan terus daripada My Apps ini. Akhir sekali saya ingin mengatakan selain penambahan peruntukan untuk kerja-kerja bina baru dan baik pulih ini, pihak kementerian harus meletakkan syarat yang lebih ketat dalam pemilihan kontraktor yang terlibat. Kita perlu ada semak, perlu membuat semakan menyeluruh agar kontraktor yang benar-benar yang layak dipilih dan untuk kita mengelakkan kes kartel yang di mana kontraktor ini berpakat membuat tipuan bidar dan sebagainya dan ia akhirnya akan merugikan dana awam. Perbuatan subkon ini juga sebenarnya amat merugikan kerana kalau kita lihat projek-projek ini perlu dipantau dengan baik supaya ia nanti bertepatan dengan nilai peruntukan yang diluluskan. Jika tidak, rugilah kita punya peruntukan berbilion ringgit yang kita berikan untuk kebaikan yang sepatutnya. Jadi itu sahaja daripada saya, Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana memberi laluan kepada saya di dalam jawatan kuasa ini dan saya nak merujuk kepada maksud P27 Kementerian Kerja Raya semua butiran sebab apa yang kita bincang ni pun saya melihat telah pun dipakai wangnya dan saya cuma nak mengambil iktibar supaya perkara ini tidak berlaku lagi dan saya merujuk kepada sistem multi-lane free flow MFLL ataupun sistem aliran pantas pelbagai lorong. Tan Sri, sebagaimana yang kita ketahui, dulu kita pakai Smart Tag pada awal-awal dulu. Pertama sekali Touch and Go, kemudian Smart Tag, kemudian sekarang ni RFID. Dan kita yang memegang Smart Tag ini tak mau berubah sebab sekarang ni masuk parking pun dah boleh pakai Smart Tag. Ke hospital boleh pakai Smart Tag. Jadi kita tidak mahu berubah banyak dan alhamdulillah MLFF telah pun dibincang dengan konsesi dan pada kali ini rakyat yang membawa kereta melalui tol tidak payah berhenti lagi bayar tol. Kita terus berjalan seperti mana yang diadakan di Amerika contohnya. Kita terus saja berjalan. Tipu tak tipu itu soal kita. Ada setengah kereta-kereta di sana pun juga berjalan tanpa bayaran. Tetapi apa yang nak bangkitkan di sini Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi ialah cara sistem
awarding system kepada MLFF ini, dan daripada laporan-laporan yang kita dapat, pada awalnya Berjaya, syarikat Berjaya telah pun bertemu dengan konsesi-konsesi sebanyak 32 konsesi kalau tak salah saya, dan pada Mac 23 Dewan Rakyat telah dimaklumkan bahawa satu peruntukan sebanyak 3.46 bilion diperuntukkan untuk MLFF ini. Dan kemudian selepas itu kita dimaklumkan pula bahawa satu perjanjian telah diadakan dengan YTL subsidiaries. Jadi kita pun tak tahu waktu mana tender ini dibuka, dan pihak-pihak konsesi juga telah pun menentang ataupun melawan sistem yang akan diadakan ini kerana mereka yang akan bertanggungjawab. Jadi pokoknya Yang Berhormat Tan Sri, hendaklah kita menjadi iktibar. Sekarang kita bercakap soal rasuah dan sebagainya. Saya cadang kalau kita nak selesaikan masalah ini, bagi je lah kepada YTL dengan Berjaya. Selesailah masalah kerajaan. Tapi siapa yang mendapat keuntungan daripada sini? Kalau ada kisah sayang sangat YTL, sayang sangat kepada Berjaya, maka kita award kepada mereka saja. Sistemnya simple saja. Sistem yang dipakai automated number plate recognition ataupun RFID, combination of two. Kalau kita nak cakap soal syarikat-syarikat yang sudah ada sistem, contohnya Berjaya, ada sistem komunikasi syarikatnya, YTL, Yes-nya. Kalau begitu Telekom Malaysia pun ada, Maxis juga ada. Kalau nak kira daripada sistem ataupun teknologi yang akan diaplikasikan kepada sistem MLFF ini. Jadi saya berharap supaya kerajaan lebih prihatin bila kita bercakap soal integriti, soal rasuah, soal yang mana semalam sendiri disebut bahawa seusaha politik, bekas seusaha politik Perdana Menteri sendiri duduk dalam Berjaya punya anak syarikat 7-Eleven. Jadi kalau perkara ini yang kita bercakap, dan sekarang sebab itu saya kata bagi teruslah kat Berjaya. Tak payah ada tender. Langkawi, penjelasan. Boleh? Boleh. Atas itu dia berkata tata kelola ataupun tata ke laut. Terima kasih. Tak jelas apa? Tata apa? Itukah tata kelola ataupun tata ke laut? Tata kelola. Tata kelola ataupun tata ke laut. Bunyi kuala yang tak dengar ni. Tan Sri Pengerusi, slang Terengganu ni dua-dua saya tak faham. Betul. Ideram dia teruk sangat. Tan Sri Pengerusi, inilah iktibar yang perlu kita ambil, Tan Sri Pengerusi. Kalau nak cakap soal duit ringgit daripada di bawah B27 tadi, semua dah selesai. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput si Ibu. Si Ibu tak ada? Baik, caller cry. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya juga mengambil bahagian dalam perbahasan perangkat jawatankuasa Kementerian Kerja Raya. Saya merujuk kepada P27 butiran, sebenarnya ada 4 butiran saja, tapi 3 butiran saya rujuk, iaitu 00, 700, 8100P dan 89000. Dalam beberapa isu yang saya ingin bangkitkan ialah pertama dari sudut pembinaan dan juga perbaikan jalan. Saya ingin bertanya kementerian itu berkaitan dengan jalan-jalan yang dibaiki di seluruh negara lah, sama ada melalui konsesi. Biasanya akan dibuat perbandingan di antara jalan di Thailand yang disebut sebagai jalan yang lebih baik berbanding dengan jalan-jalan di negara kita. Jika benar, apakah faktornya? Apakah pihak KKR mempunyai kajian perbandingan terhadap apa yang dilakukan di Thailand dan juga di Malaysia? Ini penting bagi memastikan kerajaan tidak perlu menghabiskan perbelanjaan yang banyak bagi membaiki jalan-jalan rosak di seluruh negara, khususnya melalui konsesi apabila dapat membina jalan dengan kualiti yang lebih baik.
dan juga membaiki jalan dengan kaedah yang jimat dan berkualiti. Isu yang kedua ialah ada beberapa isu yang juga perlu perhatian pihak kerajaan, iaitu yang agak bermasalah lah, khususnya di bawah KKR. Yang pertama ialah jambatan Sungai Durian. Saya sebenarnya pernah bertanya di Kamar Khas pada 21 November tahun 2023 yang waktu itu disebut bahawa tarikh siap ialah pada 16 Januari 2025 setelah dipindah daripada tarikh asal iaitu pada 31 Mei 2023 kerana isu pengambilan balik tanah. Itu tak ada masalah lah. Tetapi di waktu itu dimaklumkan kemajuan fizikal tapak pada 12 Oktober 2023 adalah 34%. Jadi bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri berikan laporan terkini kepada saya kerana pada pandangan mata kasar saya sebagai rakyat biasa ataupun yang terlibat dengan teknikal, tiada sebarang perkembangan sejak November tahun lepas, iaitu sewaktu Kamar Khas berlaku, dan kenapa ini isu kelewatan ini berlaku dan apakah tindakan pihak KKR. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, iaitu pakej 2B Ketereh ke Kok Lanas. Yang Berhormat Ketereh ada sini. Setuju dengan saya? Sejauh 6.2 km sahaja. Yang disebut sejak tahun 2022 lagi sebagai projek sakit dan mengalami kelewatan yang amat sangat. Jadi apakah tindakan pihak kementerian sehingga kini? Kerana kalau orang kata sebut kawasan itu dah naik rumput habis dah. Penuh dengan semak samun. Dua kes projek sakit ini perlu menjadi iktibar kepada KKR dalam menentukan kontraktor yang benar-benar mampu melaksanakan projek dalam tempoh yang ditetapkan, kerana kerajaan tidak akan rugi apabila projek berjalan dengan ikut jadual dan rakyat juga akan mendapat manfaat. Yang Berhormat Pengerusi, dalam isu tadi saya menyokong apa disebut oleh Yang Berhormat Bentong tadi, berkaitan dengan isu Lebuh Raya, kerana itu bukan saja di Bentong tapi sebenarnya laluan kita daripada Kelantan, daripada sebelah pantai timur. Sebelum ini pernah disebut bahawasanya ada projek pembinaan laluan tambahan Lebuh Raya Karak ini. Tetapi sebelum projek ini dilaksanakan, apakah tindakan segera pihak kementerian khususnya memastikan kesesakan yang amat sangat, khususnya di Tol Gombak. Walaupun sentiasa disebutlah, setiap kali soalan yang akan dikemukakan, akan disebut bahawasanya inilah waktu puncak. Betul waktu puncak, tapi waktu puncak itulah yang mengalami sehingga 2 jam ataupun lebih daripada 2 jam daripada Bentong ke Gombak. Jadi apakah isu ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin? Kemudian Yang Berhormat Pengerusi ialah saya juga ingin walaupun tidak masuk dalam butiran ini, dalam projek ini, tapi biar masuk dalam kepala menteri dulu, iaitu cadangan supaya dapat membina jalan daripada Hulu Besut ke Kuala Krai. Jalan akan menghubungkan dari Keruak di Besut ke Cucuh Puteri ataupun Latarek di Kuala Krai sejauh 12 km sahaja. Telah melalui proses tender sebelum ini tetapi telah dibatalkan oleh kerajaan PH 1.0 dulu. Jalan ini jika dibina boleh memendekkan perjalanan dari Kuala Krai ke kawasan Hulu Besut dan penduduk Besut juga lebih menjimatkan perjalanan ke Kuala Lumpur, terutama apabila siap Lebuh Raya KB, KK dan LTU nanti. Ini Besut ada sini, setuju dengan saya juga. Kemudian yang terakhir Datuk Pengerusi ialah cadangan saya lah untuk juga masuk dalam kepala menteri insya-Allah agar dapat melihat suasana yang ada di jalan Lebuh Raya Timur Barat, khususnya dari Jeli ke Gerik, yang Lebuh Raya ini umurnya agak lama, iaitu dibina pada tahun 70-an dan siap sekitar 80-an. Yang ini jika dapat Yang Berhormat dapat laksanakan, dapat melengkapkan jajaran Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, Lebuh Raya LTU dan juga LPT 3 yang disebut-sebut akan dilaksanakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baik, saya jemput Menteri. 10 minit. Lebih dahulu saya merakamkan ucapan banyak terima kasih kepada YB Bentong, YB Langkawi dan YB Kuala Krai. Apa yang disebut oleh YB Bentong itu tempat-tempatnya telah saya lalui. Contoh macam Jalan Lama Karak Sungai Pelangai, kemudian laluan Karak Mancis, semua sudah lalui ketika PRK Pelangai. Jadi apa yang disebut oleh YB Bentong itu agak familiar kepada saya. Walaupun dia tidak masuk dalam butiran yang kita bincang, kita ambil perhatian terhadap apa yang dimohonkan, seperti lingkaran tengah CSR Central Spine Road antara Bentong dan Pelangai,
Ya, reka bentuk dah siap, tetapi belum ada lagi keputusan muktamad tentangnya, dan cadangan supaya jika ia tidak dilaksanakan, jalan lama Karak Sungai Pelangai dinaik taraf supaya longkang, ya, terputus waktu banjir dan sebagainya itu boleh diatasi. Terima kasih kerana menggunakan dan mengetahui tentang apps My Jalan, dan kita akan terus mempromosikan apps My Jalan ini, dan juga kepada cadangan supaya lantikan untuk memilih kontraktor itu hendaklah betul-betul dilaksanakan. Ya, memang kita antara syarat-syaratnya ialah dari segi keupayaan teknikal, keupayaan keuangan, apakah pengalaman-pengalaman dan rekod-rekod kerja yang lepas, serta berapa banyakkah projek yang ada di dalam tangan kontraktor yang berkaitan. Jika mereka ada projek dan kita terus memberikan projek yang lain, kemungkinan dia akan menimbulkan kelewatan dan ketidakupayaan pada kontraktor itu. Mengenai Langkawi, MLFF ini, Multi Lane Fast Flow, saya ingin maklumkan pada masa ini pihak UKAS, Unit Kerja Awam Swasta, sedang melaksanakan rundingan bersama syarikat konsesi Lebuh Raya yang berkaitan tentang tadbir urus dan model keuangan pelaksanaan MLFF. Walaupun perjanjian pelantikan appointment agreement telah ditandatangani, namun tidak mengikat pihak kerajaan di dalam pelaksanaan MLFF ini. KJS SEP Sinergi, syarikat yang berkaitan itu, perlu memuktamadkan rundingan bersama pihak kerajaan sebelum 16 Disember 2024. Sekiranya pihak kerajaan dan syarikat pencadang gagal untuk memuktamadkan rundingan berkaitan pelaksanaan MLFF ini sebelum 16 Disember 2024, tiada sebarang obligasi pada pihak kerajaan dan perjanjian pelantikan akan terbatal secara automatik tanpa sebarang kos kepada pihak kerajaan. Kita sedia maklum bahawa MLFF ini adalah bertujuan baik, ya. Antaranya memudahkan pembayaran tol, melancarkan aliran trafik, sistem pembayaran terbuka, boleh menggunakan pelbagai kad, mengurangkan masa perjalanan, menjimatkan penggunaan minyak, meningkatkan aspek keselamatan. Itu antara yang dilakukan, dan antara negara-negara yang menggunakan MLFF yang terdekat dengan kita ialah Singapura, Australia, Taiwan, Thailand, UAE, Turki, Austria, UK, France, Portugal, South Africa, Brazil, United States, Canada. Itu antara yang negara-negara yang telah melaksanakan MLFF. Dan perkara seterusnya ialah daripada Kuala Krai. Belum ada perbandingan yang tuntas antara jalan di Malaysia dan di Thailand. Tetapi sebagaimana yang telah saya sebut pagi tadi, bahawa kita sentiasa memantau jalan dan segala permasalahan akan kita laksanakan sebaik mungkin. Yang menjadi masalah kita ialah kekurangan peruntukan. Sepanjang 5 tahun kita melaksanakan 3.3 bilion ringgit untuk menurap semula jalan-jalan persekutuan, tetapi kita kekurangan lagi 3.3 bilion ringgit. Rakan saya Menteri Kewangan 2 duduk sebelah kiri ini, insya-Allah pada pada 2025, ya, perbelanjaan itu kemungkinan boleh ditambah untuk penyelenggaraan jalan-jalan supaya jalan-jalan kita standing dengan jalan-jalan di peringkat antarabangsa. Saya ingin maklumkan bahawa 115 juta yang disebut di sini ialah untuk kita memberi pinjaman bagi untuk mengambil alih tanah dan pembayaran pada subkontraktor bagi pembangunan EKVE yang merupakan East Klang Valley Expressway, Lebuh Raya hubungan timur Lembah Kelang kepada syarikat konsesi, dan 119 juta ini akan dibayar balik seperti mana yang termaktub di dalam perjanjian yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan. Itu sebenarnya tujuan 115 juta, dan EKVE ini pada saat dan ketika ini Section 1 di tarikh jangka siap 1 Ogos 2024, dan Section 2 tarikh jangka siap ialah 2 Disember 2025. Tidak ada apa sebarang lagi, Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri.
Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P27, Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak setuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P27 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pengangkutan. Saya ada 4 nama yang disedarakan di sini. Bangi, Jerantut, Pasir Gudang dan Setiu. Untuk itu saya jemput Bangi. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya terus merujuk kepada Kepala P28 Kementerian Pengangkutan. Saya lihat di situ terdapat penambahan sebanyak 129 juta untuk perbelanjaan pembangunan. Saya secara khusus merujuk kepada butiran 00900 meningkatkan keupayaan KTMB. Tan Sri Pengerusi, kita tahu sebagai wakil rakyat, terutama sekali wakil rakyat yang berada di kawasan bandar seperti Bangi, kita sentiasa terpaksa mengurus isu-isu mengenai kesesakan lalu lintas. Jadi kita sentiasa terpaksa melihat isu-isu melebarkan jalan, keadaan jalan dan juga permohonan ataupun tentangan untuk membina lebuh raya baru dan sebagainya. Dan kita tengok juga kalau PBT pun sebenarnya tak cukup tangan, Tan Sri Pengerusi, untuk menangani isu-isu berkenaan dengan jalan raya ini. Tetapi sebenarnya pengangkutan rel, Tan Sri Pengerusi, adalah satu jenis pengangkutan yang begitu penting untuk mengangkut orang dan barangan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam negara. Dan kita tahu pengangkutan rel ini termasuklah rel kereta api berat seperti komuter dan juga kereta api KTM, LRT, MRT, monorail dan lain-lain. Oleh itu saya menyambut baik dana untuk meningkatkan keupayaan KTMB sebanyak 122 juta lebih kurang untuk memperkasakan lagi rangkaian rel negara, lebih-lebih lagi di bawah KTMB. Tan Sri Pengerusi, saya ingin mendapatkan butiran mengenai status Klang Valley Double Tracking fasa 1 dan 2 yang mana sebahagian daripada peruntukan tambahan ini adalah untuk tujuan ini. Untuk fasa 1 saya ingin tahu apakah statusnya, adakah sudah siap dan jika belum siap lagi, bila jangkaan bahawa ia akan siap. Dan untuk fasa 2, KVDT fasa 2 ni, adakah kerja-kerja sudah dimulakan? Sebab kita tahu sebelum ini memang terdapat pelbagai isu berkenaan dengan KVDT fasa 2 ini, yang mana mula-mula tahun 2018 projek ini dibentikan, kemudian diberikan semula kepada kontraktor yang sama, kemudian ada isu dengan kontraktor ditamatkan, kontraktor bawa pergi ke mahkamah dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu daripada jumlah 129 juta tersebut yang dinyatakan, berapakah jumlah yang dibayar untuk projek KVDT fasa 1 dan 2 ini. Saya juga ingin tahu bilakah jangkaan projek KVDT 2 ini akan siap. Saya berharap bahawa selepas ini tidak ada lagi isu berkenaan dengan projek ini, sebab kita tahu semasa projek ini berjalan, ia memang akan mengakibatkan kesukaran pada para pengguna KTM. Jadi adalah amat penting bahawa projek ini dapat disiapkan dan diselesaikan secepat mungkin. Boleh saya minta laluan sikit, Bang? Ya. Terima kasih. Apa pandangan Bangi? Salah satu unsur atau sebab pertama, kadang-kadang dia nampak banyak kemalangan maut di highway di Malaysia ni adalah sebab kenderaan berat yang mengangkut barang-barang, kargo, logistik yang menggunakan pendaratan daripada jalan raya. Adakah Bangi setuju kalaulah kita boleh mempertingkatkan lagi efisiensi KTM melalui rail, lebih banyak kargo atau freight, logistik kita bergantung kepada rail lagi sesuai seperti yang diamalkan di negara-negara seperti India, China dan Amerika Syarikat. Apa pandangan Bangi? Saya setuju dengan Tebrau. Masalahnya adalah kita punya sistem rangkaian rel itu
mungkin tidak cukup menyeluruh dan juga kita perlu dengan izin naik taraf upgrade rangkaian tersebut, dan sebab itulah pengupayaan KTMB seperti yang dinyatakan dalam butiran ini adalah begitu penting. Saya juga ingin tahu Tan Sri Pengerusi, apakah status kes mahkamah yang telah dibawa oleh Daya Maju LTAT terhadap kerajaan? Saya ada baca bahawa ada penyelesaian, tetapi adakah penyelesaian ini telah muktamad dan adakah terdapat lagi isu-isu yang dengan izin pending di mahkamah? Akhir sekali, saya ingin merujuk kepada butiran 13000 mengenai naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan. Sebanyak lebih kurang 6 juta di situ. Saya mohon butiran diberikan mengenai perkara ini, dan saya juga ingin memuji pihak kementerian kerana jelas dengan peruntukan ini tidaklah seperti digembar-gemburkan oleh pihak sebelah sana bahawa kononnya negeri-negeri pembangkang telah dianaktirikan dengan jumlah ini. Itu saja Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Baik, saya jemput Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Tuan Pengerusi, sebelum saya mulakan ucapan pada tengah hari ini, izinkan saya merakamkan ucapan tahniah kepada Bandar Jerantut, khususnya kepada Majlis Daerah Jerantut, Tok Penghulu, Tok Empat, para imam dan semua yang terbabit apabila Jerantut dinobatkan sebagai bandar paling bahagia 2024. Tahniah. Jadi saya menyeru kepada semua, marilah datang ke Jerantut untuk kita meningkatkan lagi industri pelancongan di Jerantut, insya-Allah. Ya. Baik, Tuan Pengerusi, saya terus kepada, kalau kita lihat kepada tambahan untuk MOT ini, hanya ada dua sahaja butiran yang difokuskan. Satu kepada KTMB dan satu lagi kepada penambahan bajet kepada pembesaran lapangan terbang Kelantan. Saya nak fokuskan dulu kepada KTMB. Sebanyak 122.7 juta ditambah, khususnya untuk membiayai bayaran projek landasan kereta api berkembar gemas ke Johor Bahru, menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang, fasa 1 dan fasa 2, landasan berkembar Ipoh Padang Besar, pembinaan depo penyelenggaraan train DMU dan naik taraf stesen di Tumpat. Tuan Pengerusi, saya baru je pagi tadi mengambil anak saya daripada sekolah asrama penuh 2 orang dengan menggunakan KTMB, stesen kereta api. Dan bila melihat kepada prestasi, masa dan sebagainya, nampak masa tu macam kita ada di Jepun. Ya? Kalau di Jepun tu, kalau sharp dia akan sampai, begitulah keadaannya, walaupun dalam keadaan awal pagi tadi. Jadi apabila kementerian meminta peruntukan tambahan untuk menambah baik infra KTMB, pada saya itu adalah satu berita baik kepada rakyat khususnya. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian tentang perkara ini, iaitu tentang KTMB ini juga, apakah projek-projek yang dilihat in queue dan yang terpaksa ditangguhkan kerana kekurangan belanjawan ini. Sebab saya melihat pada penggulungan pihak menteri pada perbahasan Titah Diraja 2023, beliau ada menyatakan bahawasanya stesen KTMB Kuala Krau, jiran saya, akan mula dibaiki pada suku keempat 2023. Namun, pada minggu lepas, menteri yang sama juga memberikan respon ianya akan bermula pada suku ketiga tahun ini atas isu teknikal. Jadi, kita nak tahu apa lagi projek-projek yang berkaitan dengan TMB ini yang barangkali terpaksa ditangguhkan atas kekangan-kekangan tertentu, dan apakah kekangan tersebut dan bilakah ia akan dilaksanakan kembali. Keduanya ialah berkenaan dengan apakah faktor projek-projek yang disenaraikan untuk menerima pembekalan tambahan pembangunan ini memerlukan kos tambahan. Apakah projek ini perlu dilanjutkan masanya, memerlukan EOT ataupun adanya perubahan skop asal. Saya ambil contoh projek Electrified Double Track Project EDTP Gemas Johor Bahru, yang apakah akan ada intervensi daripada pihak kerajaan kerana projek ini seringkali mengemukakan EOT ataupun tarikh baru siap, tapi sampai sekarang tak siap. Dan apakah jaminan kerajaan ia akan siap pada tahun 2025? Selain itu, saya juga memohon
pencerahan daripada pihak kementerian berkenaan dengan Malaysia Railway Development Corporation MRDC. Difahamkan MRDC ditubuhkan melalui atas syarikat dan ianya sudah diiktiraf sebagai Industry Lead Body ILB. Namun job scope MRDC iaitu memberi latihan dalam meningkatkan pembangunan profesional di dalam industri rail ini kelihatan bertindan dengan Malaysian Railway Academy MAIRA di bawah KTMB. Jadi persoalan saya ialah apakah pencapaian yang sudah dicapai oleh MRDC ke arah menjadi pusat tumpuan focal point dengan pengendali perkhidmatan rail dan juga syarikat berkaitan. Apa pula status MAIRA selepas ini? Sama ada ia akan diserap masuk menjadi sebahagian MRDC ataupun digantikan menjadi MRDC ataupun MAIRA akan berada di bawah MRDC. Sebagai peringatan kepada pihak kementerian, KTMB adalah operator rail yang paling lama beroperasi dalam negara ini dan telah mempunyai akademinya yang tersendiri. Sekiranya kerajaan mempunyai sebarang perancangan atau pengambilalihan akademi tersebut oleh pihak lain, dikauteri pengoperasian KTMB sebagai operator rail utama dalam negara akan terjejas dan seterusnya memberikan kesan buruk kepada kerajaan dan rakyat. Butiran 13,000 itu berkenaan dengan pembinaan penambahbaikan ataupun repair lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru yang bernilai 65 juta. Saya nak jawab sikitlah sahabat saya daripada Bangi tadi. Ini bukan isu negeri pembangkang ataupun negeri kerajaan. Ini semangat federalisme. Ya? Maknanya diberi itu adalah bentuk keadilan. Islam kata keadilan itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Jadi bila kita buat adil, dapatlah pahala. Kalau kita zalim, dapat dosa. Simple as that. Itulah cara kita memimpin sesebuah negara. Jadi bila saya rujuk balik kepada berkenaan dengan lapangan terbang ni, Tuan Pengerusi, ada beberapa projek-projek yang dilihat berkaitan dengan sistem PPP sebagai alternatif untuk mengawasli bajet kerajaan. Di antaranya pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang menelan kos lebih daripada 1 bilion ringgit, dan kita dimaklumkan lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS Perak juga dalam proses fasa perancangan ke arah kaedah PPP. Soalan saya pada pihak kementerian, ada tak lagi mana-mana lapangan terbang dalam negara ini yang juga ingin melakukan perkara yang sama melalui model kaedah PPP? Yang kedua, apakah perancangan kerajaan dalam kerjasama bersama dengan operator MHHB dalam menaikkan kembali prestasi KLIA yang baru-baru ini dinobatkan sebagai lapangan terbang ke-8 terburuk di Asia menurut laporan Business Financing? Dan yang terakhir, berkenaan dengan caj perkhidmatan penumpang, Passenger Service Charge PSC dengan izin, yang dikatakan akan menukar kategori kadar PSC negara ASEAN kepada kadar PSC antarabangsa, iaitu perubahan daripada RM35 kepada RM73. Soalan saya, berapa anggaran keuntungan yang dapat operator kutip daripada PSC ini dan apa harapan pihak kementerian kepada operator lapangan terbang apabila caj ini berjaya dikutip? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya merujuk maksud P28 Kementerian Pengangkutan iaitu butiran projek 00900 meningkatkan keupayaan KTMB Kereta Api Tanah Melayu Berhad sebanyak RM129,177,190 telah diperuntukkan sebagai tambahan pertama tahun 2023. KTMB adalah satu GLC yang penting. Memang wajar dibantu. KTM iaitu Kereta Api Tanah Melayu, saya ingat satu-satunya agensi atau GLC yang mengekalkan nama Tanah Melayu pada namanya. Jadi bukan KTMB saja yang perlu dibantu, tapi saya percaya